Assalamualaikum. Kita sambung video solution of triangle yang ketiga, video yang ketiga, dan sambungan soalan nombor 7, buku teks tingkatan 4. Okay, rajah menunjukkan A, B, C, D, E, F, G, H. Aku buat tu macam mancis tu lah. Dengan lebar 16 cm, panjang 12 dan tinggi dia 5 cm. Hitung BEG. Okay, nak jawab soalan ni kita kena fokus pada BEG. Maknanya kita kena lengkapkan maklumat dalam segitiga BEG tu. B E G. Okay, soalan pertama dia nak sudut. Dia nak sudut BEG. Okay, maknanya dia nak sudut dekat E. Dekat E. Okay, ni soalan dia. Okay, so menggunakan gambar yang kita ada, kita kena keluarkan maklumat EG. Okay, EG ni, EG, okay, dia datang daripada, okay, kalau saya keluarkan H G E. Okay, kalau tengok kat situ, ni adalah bucu kuboid tu. So bila bucu kuboid, sifat dia sifat rectangle lah, segi empat tepat. Segi empat tepat, nama dia segi empat tepat sebab sudut dia tepat 90, 90, 90, 90. Okay, sekarang kita fokus pada point HGE tu. Dia bagi tahu HG 16, HE 12. So macam mana nak cari EG kalau ada sudut 90? Guna teorem Pythagoras. So EG ataupun DEFG. EG sama dengan, okay, kita nak cari hypotenuse yang paling panjang kan. Hypotenuse sifat dia paling panjang antara dua sisi yang lain tu. So nak cari hypotenuse kena sisi yang pendek ni kuasa 2 tambah 12 kuasa 2 set. Okay, 16 tambah 12 kuasa 2 dapat set 400. Set 400 sama dengan 20. So dapatlah EG 20. Okay, so kita masukkan dalam gambar kita EG 20. Okay, begitu juga GB. Okay, GB segitiga dekat bawah, bucu bawah dekat C tu. So dia pun bersifat 90 darjah. Okay, so kita ada G, C, B. Okay, GC 5. Okay, BC kita boleh ambil dia sama dengan sini, sama dengan sini. So dia 12. Okay, so sifat dia 90 darjah. So BG sama dengan bucu kuasa 12 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2. So dapat 169. So set 169 sama dengan 13. Okay, so maknanya yang depan ni BG 13. Kita masukkan dalam gambar BG 13. Okay, kita nak fokus pada EB. Okay, EB pula ada pada segitiga yang depan ni. Okay, so segitiga yang ni kita ada EAB. AB sama dengan DC sama dengan HG ni lah. So 16. AB EA sama dengan tinggi dia 5 cm.
So nak cari EB sama dengan hipotenus juga 5 kuasa 2 tambah 16 kuasa 2 set. Okay, so dapat jawapan set 281. Okay, disebabkan set 281 ni tak boleh nak dapatkan nombor yang sempurna, so saya biarkan dalam bentuk set. So sini adalah EB adalah set 281. Okay, sebab bukan EB tu bukan soalan akhir. Soalan akhir kita adalah cari sudut BEG. So kita boleh nyatakan dalam jawapan set 281. Okay, so okay, sekarang kita kira tadi dah cukup dah 3 maklumat. Cukup je 3 maklumat, kita dah boleh kira. Okay, sekarang kita fokus pada E yang kita minta. Kita nak cari tu. So ini adalah badis. So badis yang bertentangan dengannya ialah 13. So dia jadi 13 kuasa 2 sama dengan 20 kuasa 2 tambah set 281 ni kuasa 2 tolak 2 20 set 281 cos E. Kita nak tahu cos kat situ, E tu. Okay, lepas tu masuk kalkulator. Macam biasa, cos unknown tu jangan masuk dia cos. Okay, simpan dia. Nanti tekan alpha x. Okay, so masukkan 13 kuasa 2 equal 20 kuasa 2. Okay, yang ni matilah ni. Set dengan kuasa dia mati. Okay, so 13 kuasa 2 equal 20 kuasa 2 tambah 281 tolak 2 darab 20 darab set 281 alpha x. Shift calculate, itu akan dapat jawapan cos E. So cos E sama dengan 0.7636. So nak tahu E, shift cos 0.7636 ialah 40.22 degree. Okay, next cari luas BEG. Okay, ni soalan 1 tadi dah. Okay, soalan 2 B, dia nak luas area BEG berapa. Okay, nak cari luas sama macam badis. So badis kita dah lengkap, so kita je ambil je lah. So area BEG sama dengan setengah darab kiri kanan sin. Jangan salah rumus. Sin 40.22. Okay, so tekan kalkulator. 1/2 darab 20 darab set 281 sin 40.22 dapat 108.2431. So senang je . Okay, next kita bagi soalan 8. Okay, soalan 8, rajah menunjukkan sebuah sisi 4. Sisi 4 ni maknanya ada 4 sisi lah. Dia tak cakap ni segi 4 ke apa, segi 4 tepat ke, segi 4 sama ke. Okay, so hitung panjang PR. Nampak dah? Nampak je PR kat sini. Okay, tengok 1, 2, 3. So lengkap badis ni. So badis ni bertentangan dengan PR. So kita akan cari PR. So soalan yang pertama, cari panjang PR. Okay, cara tulis je huruf dia PR. Maksud dia panjang daripada P sampai R lah. Okay, tulis perkataan panjang tu tak payah tulis. So PR sama dengan PR kuasa 2 sebab dia duduk luar, sama dengan 4 kuasa 2 tambah 10 kuasa 2 tolak 2 darab 4 darab 10 cos 40. Okay, so PR. Okay, so masuk kalkulator. 10 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2 tolak 2 darab 10 darab 4 cos 40. So dapat 54 set
54.7164. Ni 4 titik perpuluhan. Okay, lagi sekali baca. Untuk dapatkan nilai set tu adalah 7.3971 cm. Okay, mudah-mudah ya. Okay, so kita masukkan nilai tu pada gambar. Pakai warna merah. 7.3971. Okay, so soalan ni soalan A1. Okay, ada A2 ya. A2 cari PRS. A2. Okay, tadi A1. Cari sudut PRS. Maknanya dia nak sudut dekat R. Okay, so sudut dekat R kat sini. Okay, ini pun segitiga ni pun dah cukup lah. Dia punya maklumat dia ada 3 maklumat. Okay, so kita nampak ada couple. So 7.3971 ni couple dengan 110. Yang kita nak cari ni dia couple dengan 3. So kita nak cari sudut. So kita mula dengan sudut. So nak mula dengan sudut mesti ada sin dulu. So sin R per 3 sama dengan sin 110 per 7.3971. So sin R sama dengan 3 sin 110 bahagi 7.3971. So dapat jawapan sin R dia 0.3811. Okay, sekarang kita nak cari R. So R shift sin 0.3811 dapat 22.40. Okay, siap. Okay, next soalan B. Soalan B titik P, yang ni P prime. Dia bila tanda prime ni maknanya dia berubah. Okay, P tu yang akan berubah lah, yang akan diangkatkan. Okay, so P tu dia terletak. Maknanya dia terletak atas PR tu. Okay, kita tahu PR kita hanyalah kawasan sini saja. So P tu tak boleh keluar dari situ lah. Okay, nak pergi mana? Dia kata dengan keadaan PS sama dengan PS. So dekat mana P tu pergi? Okay, bila dia kata PS sama dengan PS, maknanya dia akan membentuk segitiga sama kaki. Sini. So kita anggap ni samalah. Ni 3. Okay, so bila kita dah letak sini point dia, okay, dekat point ni kita letak P prime. P prime. P tanda saya panggil lah. Okay, lepas tu okay, itu baru maklumat dia. Baru baca soalan. Okay, soalan dia ialah lakarkan. Dia nak sketch P tanda R S. Okay, so maknanya dia nak kita lukis gambar P tanda, ini point P tanda R S. Okay, dia nak point ni. Dia nak gambar ini, sketch. Okay, cara kita nak sketch pakai pembaris lah kan. Okay, P S R. Okay, sini R.
Okay, nak sketch ni dia tak payah pakai pembaris yang kena ukur ni 3 cm, tak payah. Dia sekadar sketch ni maknanya gambar tu nampak sama lah. Okay, so P kat sini. Tak boleh padam lah. Kita okay, warna merah ni saya sketch je dulu. Nanti kita fokus soalan ni nak minta apa. So ni P tanda. Okay, ni S. Ni sama sini. Okay, sekarang kamu anggap saya pakai warna biru ni adalah jawapan. Okay, so dia minta P, R, S. Ni dia minta. So warna biru tu adalah jawapan. Kalau ada macam mana? Pakai pen warna putih? Tak ada. Okay. Kalau kita buat pakai pensel, kita padam lah ni. Kita putuskan dia. Putuskan. Maknanya line tu tak di-highlightkan lah. Dia cuma baca yang solid. Line yang solid tu je. Yang putus-putus tu dia anggap tak baca lah. Tapi penting untuk kita label supaya senang nak jawab soalan yang seterusnya. Okay. So dia okay, dah start So dia minta cari luas pula. Soalan B2. B2. Okay, dia nak kita cari luas. P tanda. P tanda, R dan S. Okay, berapa luas dia? Okay, so kita applykan nilai yang ada. Okay, kita tahu PS 3, sini 3. Conteng je dekat sketch tu, tak ada masalah. So tahu sini 110. Okay. Okay, soalan nak luas yang warna biru kan. Okay, ni kan segitiga sama kaki kan. Kalau saya boleh zoom gambar ni. P tanda S ni. Sini kan 110 kan. Lepas tu dia sama kaki kan. So, ambil 180. Tolak 110. Kita dapat 70. 70 bagi 2. So, kita dapat dari sini 35. Okay, so bila kita tahu sini 35, sini 35. Okay, sebelah ni dia kan 180. So, ambil 180. Tolak dengan 35. 110 ni yang mana? Yang atas kan? Oh, 110 semua. Silap saya padam, tak nampak. Okay, 110 ni semua. Okay, ni tak boleh. Okay, 110 semua sini 110. Okay, lepas tu kita ada sini macam mana gambar ni. Okay, kita ada PR tadi kan. PR keseluruhan kita ada berapa PR 7.3. Okay, cari luas PRS. Sudut dekat R ada ke?
Sudut dekat R ada berapa? 22.40. Sebab tak masuk dalam gambar jadi macam keliru lah. So, ini adalah 22.40. Yang atas tadi 7.3971. Okay, sekarang ni segitiga ni, satu segitiga ni, yang ni segitiga ni, dia ada dua sudut dah, sini dengan sini. So kita boleh tahu P kita berapa. So kita kena cari P dulu. So cari P sudut kat atas ni berapa? Okay, ni batal tadi batal, salah. Okay, so kita cari sudut kat P. So P sama dengan 180 tolak 110 tolak 22.40. Okay, dapat sudut dekat P ni adalah 47.60. So dekat P sini 47.60. Okay, ni sama kaki kan. Okay, bila dia sama kaki dia samalah. So sini dengan sini sama, 47.60. Okay, bila kita tahu 47.60, sebelah ni kan dia 180-an. So sebelah dia P tanda sama dengan 180 tolak 47.60. So dapat 180 tolak 47.60. So dapat 132.4. Okay, lepas tu okay, sekarang kita dah ada 4760 tadi. Rumit sikit kalau kamu faham 4760 sini, ni P tanda S. Sini 4760. Sini pun sama 4760. So ni satu petak, satu segitiga. So berapa yang dekat S sahaja, yang bahagian atas saja. Dia yang keseluruhan tadi 110. Saya nak tahu yang atas tu berapa. So 180 tolak dengan 4760 tolak 4760. So dapat 84.80. Okay, itu yang atas. So maknanya kalau yang atas ni 84.80. Okay, yang bawah ni adalah selebih daripada 110 tadi lah. So 110 tolak 8480 dapat 25.20. Okay, lepas tu nak cari, okay, ni tadi ada 2240. Okay, ni tadi 22.40. Okay, sekarang kita nak cari RS. Sama ada kita menggunakan, ada satu je lah kaedah sebab dia ada couple. Okay, ni kita nak cari RS sebab kita dah ada sudut 2520. Kita dah ada 3 kat sini. Kita perlukan RS untuk dapatkan luas P tanda RS. So saya perlukan RS. So RS couple dengan depan ni. Okay, negeri 1 3 couple dengan 2240. So kita nak cari RS.
Okay, so RS tu sisi kan. So sisi per dengan sudut sin lah. So sin 132.40 sama dengan 3 per sin 22.40. Okay, so nak dapatkan RS. So RS sama dengan 2 sin 132.40 bahagi dengan sin 22.40. So sekarang kalkulator 3 sin 132.40 bahagi sin 2240 dapat RS 5.81. 5.8135. Dapatlah RS yang dicita-citakan. So luas sama dengan setengah darab 3 darab 5.8135 sin 25.20. So dapat jawapan 3.7129. Okay, dah siap. Okay, soalan terakhir. Soalan 9. Okay, soalan 9 ni dia mirip soalan SPM tahun lepas 2019. Rajah menunjukkan sisi 4 ABCD dengan keadaan ABC ialah garis lurus. Dengan keadaan ABC ialah tirus. ABC ialah tirus. So tanda kat sini dia sebagai tirus. Okay, soalan dia cari ADC. ADC. Okay, A1 cari sudut ADC berapa. So maknanya dia nak dekat D. Okay, dia nak sini. Okay, so tahu dah macam nak buat. Okay, dia akan badis. Kita ada 6, kita ada sudut yang kita nak dengan 8 ni. So dia badis ni bertentangan dengan 12. Okay, so jadi 12 kuasa 2 sama dengan 8 kuasa 2 tambah 6 kuasa 2 tolak 2 darab 8 darab 6 cos D. Okay, ada unknown kan. So nanti masuk kalkulator. Alpha X. Okay, so 12 kuasa 2 sama dengan equal 12 kuasa 2 equal 8 kuasa 2 tambah 6 kuasa 2 tolak 2 8 6 alpha X. So dapat cos D. Berapa cos D? So dapat cos D negatif 0.45 83. So shift cos negatif 0.4583 ialah 117 117.28 degree. Okay, dah siap. Okay, soalan A2. Okay, saya masukkan nilai pada gambar ni. Okay, dekat D ni adalah 117.28. Okay, A2 cari sudut ABC berapa. Ni ABC yang dia cakap tadi. Dia kata kat situ tirus. Okay, tengok kita memang ada 3 maklumat. Okay, kita ada 1, 2, sini 12 ni dengan 35. Okay, so macam mana nak cari?
Okay, dia ada couple. Ni couple dengan ni. Ni couple dengan ni. Okay, so kita mula dengan soalan kita. Soalan kita nak cari sudut dekat B. So, mulakan dengan sin. So, sin B per 12 sama dengan sin 35 per 9. Okay, so sin B sama dengan 12 sin 35 bahagi 9. So, dapat sin B berapa? 12 sin 35 bahagi 9 dapat 0.7648. So, B adalah shift sin 0.7648 ialah 44.89. Okay, so adakah 44.89 itu adalah sudut tirus? Okay, benar. Okay, so maknanya betul lah. Okay, so kat sini adalah 49.89 degree. Okay, next soalan 3. Cari luas A, B, C, D. Dia nak luas semua. Soalan 3. Cari luas A, B, C, D berapa? Okay, cuba tengok ada tak badis yang lengkap. Okay, saya dah jumpa badis. Yang pertama adalah badis di sini yang lengkap. Okay, lagi. Okay, kalau nak pakai yang sini, ni tak ada. Dia kalau nak cari sisi ni macam payah sikit kan. So, saya tengok sisi kat sini dah lengkap. Sisi dekat C ni dah lengkap. Cuma sudut je tak ada. Boleh cari tak sudut ni? Boleh carikan sebab 180. Dia dah tahu sini, dah tahu sini, dah tahu. So, boleh cari C dulu. So, sudut C tu dia sama dengan 180 tolak 35 tolak 49.89. So, kita dapat sudut dekat C tu 95.11. Okay, disebabkan yang diminta ni adalah sisi 4. Luas yang diminta sisi 4. Kita belajar sisi 3. So, kita akan kira sisi 3 yang pertama tambah sisi 3 yang kedua. Dapatlah sisi 4. So, dia ada dua lah. Okay, sekarang fokus pada D ni dulu. Okay, dia adalah seluas dia sama dengan setengah darab 6 darab 8 sin 117.28. Okay, kita akan tambahkan. So, tambah setengah darab 12 darab darab 12 darab 9 sin 95.11 degree. Okay, so dapat jawapan. Hasil tambah kedua-duanya adalah 75.1160 cm². Okay, next soalan B. Okay, soalan B dia kata titik B. Dia ada B tanda tu. B tanda terletak di atas AB. Okay, ni macam tadilah. Dia terletak atas AB. Yang bergerak adalah B. Okay, so dia nak B tanda C sama dengan BC. So, maknanya BC tu sendiri akan membentuk segitiga sama kaki. Okay, so BC akan pergi dekat sini. Keliku lah. Okay, so sini adalah B tanda. Okay, ni yang dia nak kanan. Okay, so sekarang soalan 1 sketch.
Soalan B1. Dia nak sketch. Sketch apa? A, B tanda, C. Okay, dia nak yang situ kan. Okay, saya sketch. Macam ni lah. So ni C, ni B tanda, ini B, ini A, ini 9, ni pun 9. So dia sama kaki. Okay, sini 35, sini 12. Okay, so yang dia minta dia minta A, B tanda, C. Okay, dia nak yang situ. So yang dia tak nak ni saya putuskan. Ambil pemadam, putuskan. Bila putus tu dia macam tak ada lah kan. Kita highlight, kita solidkan line yang dia minta A, B tanda, C. Okay, so tadi maklumat apa yang ada? 4989. Okay, kita transfer maklumat 4989. Okay, kat sini 49.89 disebabkan dia sama kaki. So sini pun sama 49.89. Okay, soalan 2 pula. Cari B2. Okay, B2 dia nak cari sudut A, B tanda, C berapa. Okay, maknanya dia nak sudut dekat B tanda A, B tanda, C. Dia nak yang sini. Senang banget ni. Okay, tadi kita dah apply 49.89 ni. So dia sama kaki sebelah. So macam mana nak cari sudut yang lagi satu tu? So 180 tolak lah dia. 180 tolak 49.89. Okay, dapat jawapan 130.11. Kan? Okay dah, siap. Wallahualam bisawab. Okay, habis SOT. Terima kasih.